Jadi ada bahasa secret kami dua. Lepas tu sini nak pergi. Sampai berahsia macam dia. Tapi tetap kantor juga. Mak kata kita tadi. Sebab apa? Bila balik, ada dua benda yang mak akan tahu. Pertama, warna merah lah. Yang kedua, buka berbelau. Ni dah bukannya mandi. Ada sikit lagi kau lupa. Apa dia? Satu mata merah. Yang kedua muka belau lah. Sikit lagi kata apa? Ada remos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur. Alhamdulillah. Sama-sama teman-teman yang dikasih rahmatullah. Apa kabar kita tadi? Alhamdulillah. Cukup sikit lah. Yalah, Rasa macam masa tu cepat berlalu. Sedar dalam masa sebulan tu kita dah mungkin dah episod yang ketiga dah. Bukan mungkin, 6 episod ketiga. Jadi malam tu alhamdulillah kata aku ajak mungkin akan ngembak kita kembali kepada sini kita pada mula-mulanya dulu dengan satu tema di sini kita bermula. Di sini kita bermula. Di sini kita bermula. Bukan di sini. Bukan di sini. Di sini kita mula. Di sini. Di sini. Okay. Apapun kata aku aja. Kata aku aja. Baik. Malam tu kita nak sekurang-kurangnya kita nak imbas kembali perjalanan kehidupan kita tu. Sebab kita masing-masing ada sejarah kehidupan kita masing-masing. So malam tu sejarah kita lah umpamanya dia lah. So kita akan reveal, keluarkan sedikit sejarah silam lah. Mun bahasa mak kita itok, kita flashback kan. Jadi kita akan mengimbau kembali lah. Sebab kenapa? Kita nak cerita hal luang ataupun keadaan luang, mungkin kita sih tahu. So kita yang paling senang kita ngembak ialah cerita kita pun lah. Setidak-tidaknya kita mengingatkan kembali diri kita dan muhasabah diri kita. So macam tu mun kita nangga bermula kehidupan kita agak-agak kita nak start bila zaman kita sekolah, zaman kita sekolah, kalau abang lahir tahun 70-an, sekolah tahun 80-an. Maknanya zaman sekolah rendah ya tahun 80-an. Sekolah rendah pun sebenarnya bermula pada tahun 1980-an juga, tapi 85-86 dia. Tapi ia bukan sekolah rendah, ia bermula dengan tadika. So maksudnya 80-an lah. 80-an juga. So maksudnya dalam hal tu kita start dengan tahun 80-an. 80-an. Macam ni keadaan kita tahun 80-an. Zaman kanak-kanak tahun 80-an. Dan dalam zaman kanak-kanak tahun 80-an mesti sama dengan zaman kanak-kanak tahun 90-an, tahun 2000 dan sebagainya. Dan zaman kanak-kanak waktu itu adalah penuh dengan kata orang keadaan-keadaan yang mungkin sangat basic untuk kehidupan kita. Macam mana kadang-kadang dalam keadaan? Okey bang, berdasarkan dengan tema kita malam tu, di sini kita bermula, sebenarnya pandangan awal untuk kita flashback diri kita, nangga diri kita, membahasa yang lain sikit mungkin dalam konteks muhasabah. Sebab yang penting juga tajuk tu sebenarnya agak penting, agak mempunyai impak yang besar di hujung ya kelak. Kenapa? Kerana tajuk tu kelak bukan sekadar kita bercerita tentang satu permulaan, tetapi mungkin kita bercerita dari sini puncanya. Dan apa yang kita ada kini tu, sebenarnya kita kena kenal pasti kita tadi datang dari sini. Kita bermula dari sini. Kadang-kadang kita berasal dari sini. Yalah, mun nak disebut asal, terus cerita asal. Sudah asal je lah. Sudah asal. Tapi prosesnya macam biasa. Maksudnya kita tadi dalam konteks tu, kita mengambil tema di sini kita bermula kerana kita nak mengenali diri kita dengan lebih jelas. Macam gini tu sahabat, katakanlah kita sebut pasal asal kan. Kalau katalah kita di Kuching tu, asal luang, kalau kira zaman 80-an ni, asalnya kalau di Kuching tu kira bandar lah. Tapi nak kira asal kampung, mungkin Semahan. Kalau Kuching lah, nak pergi jauh lagi mungkin sikit amannya lain cerita lah. Kalau dalam konteks Kuching, kampungnya memang Semahan lah. Selain daripada kampung belah Semahan, kita ada belah Lundu, Bau, Sematan, Bako, ya kampung. Ya kampung kalau di sekitar Kuching tu. Dalam kes kita dua tu, asal kampung kita di Semahan. Macam ni keadaan di Semahan tahun 80-an. Agak-agak ikut pengalaman.
untuk Mendaman zaman sekolah, ini umpamanya zaman sekolah lah, zaman sekolah tadika. Macam mana keadaan dia? sebenarnya bang, zaman permulaan kehidupan tadi, antara yang signifikan yang kita mula-mula ingat sebenarnya pada umur kita 5-6 tahun. Munagi 2, 3, 4 tahun tak ingat. Mungkin masa di awal kita sih ingat. Alah, jadi pada waktu ya untuk kita dua sama-sama flashback balik. Di awal seingatan aku pun lah, seawal yang teringat waktu lagi bukan di Semahan sebenarnya. Di waktu sekolah yang mula-mula diingat seawal Nembiang sebenarnya bukan di tempat asal di kampung Lubuk Antu ataupun di Seniawan, kampung Seniawan, tetapi tahu di sini. Tak mungkin terkejut juga. Seawal yang aku boleh ingat ialah aku berada di Sebuyo. Bahasa di Sebuyo ya? Berapa umur tu ya? Waktu ya seawal 4 tahun 5 tahun. Maksudnya Tapi lahir di? lahir di dia sebab tadi lahir di Kuching. Lahir di kampung Semerah Padi, dekat di bawah Jabatan Gantung. Tahu sih tempat apa nama, dekat Feri Lama. Lahir di Siang, tetapi of course di General Hospital lah. Lepas ya membesar sekejap di Semerah Padi, kampung Semerah Padi lama. Okey, tetapi terus diimbak ke Sebuyo. Masa di Semerah Padi ya, kira abang dah besar sebab ketika ya dah sekolah rendah dah. Tapi masih juga dalam keadaan kita sekolah gig zaman 80-an because masuk sekolah ujung tahun 70-an. Ujung tahun 70-an dan kita orang pun zaman kanak-kanaknya 80-an lah. So kita ada beberapa keadaan ketika ya. Mungkin kita bermula di macam abang mungkin zaman kanak-kanaknya di Semerah Padi, tapi nama Semerah Padi pun hebat juga lah. Bukan nama yang calang-calang. Namanya ya hebat. Dulu mun nanya orang kini tu, kata-kata orang si tahu sini sebenarnya asal kampung Semerah Padi tu. Abang teringat mereka di sekitar kampung Semerah Padi ya, ada 2 kampung. Kampung Semerah Padi, kampung Lada Pedas. Cuma kini tu Lada Pedas orang si apa ingat gila. Semerah Padi orang masih ingat lagi. Lada Pedas masih ada. Masih ada. Baik, apabila kita di Siak, kita ke kampung. Lepasnya kita pergi ke kampung dan dia suasana kampung. Dan saya ingat abang baik masa di kampung ketika ya ialah jalan masih tanah kuning. Gate berbatu. Gate berbatu. Mun umpama orang mari kalau naik bas mula-mula naik bas rambutnya hitam. Dah sampai ke kampung dah tua sebab putih. Dah ceraya penuh dengan debu. Tanah kuning agi-agi waktu hari kering, ada hujan. Ya Allah, faham tahu? Ialah keadaan di sekolah. Dan bagi abang pun ada pengalaman sekolah tahun 80-an ya. Ada 3 sekolah. Sekolah pertama di SK Jita. Maksudnya kita bermula di Kuching. Yes, SK Jita. Kira orang Kuching jual lah tu. Tapi lahir di Lubuk Antu. Alah di bantu. Okey. Tapi kini tu orang si nyebut Lubuk Antu lah. Orang nyebut nama dah ditukar. Mungkin kerana Antu yang tadi so tukar kepada Lubuk Raya. Alhamdulillah lah, mungkin ada kebaikan. Selepas di Jita pindah ke di Motuang. Lepas di Motuang pindah ke masih sekolah SK, masih lagi kekal SK Lubuk Antu. Iyalah perjalanan. Misal mungkin beza sikit. Yalah mungkin penonton dan pendengar mungkin heran. Tidak dua tu kena ada beza. Pelik juga, abangnya lain, mungkin adiknya tu lain. Sini kan tidak dua tu si diam sama kan apa kan? Jadi untuk makluman, keluarga kami orang tu agak unik. Kenapa? Kerana proses pembesaran, proses pendidikan, pengalaman adik-beradik pun sebenarnya kita pun sudah maklum lain-lain. Nak nombor 1 lain, nombor 2 lain, nombor 3 lain. Tiada yang sama. Jadi berdasarkan dengan apa cerita kita tadi, boleh dirangkumkan kita bermula di Kuching pergi kampung. Aku tadi bermula daripada Sebuyo. Seawal Sebuyo, Semerah Padi si ingat. Sebenarnya si banyak pengalaman. Habis-habis pun ingat pun waktu ya mungkin nangga orang tengah mula jeraya Jambatan Gantung. Iya aja. Ataupun jeraya tengah mula pembinaan under construction lah. Mula jabatan. Mula jabatan. Nah, sempat juga main rati air lah sempat. Iya aja. Tetapi selepas ya, memori yang betul-betul masih lekat ialah waktu di Sebuyo. Kenapa? Kerana bermulanya sekolah tadika di Siak. Dan tadika di Siak mula dalam 5 tahun dia. Lepas ya bang, sini memori aku tak lama. Di Limbang.
Ni dah di Muatuang. Macam kita pergi Muatuang lah. Umpama pada waktu ya kita telah berpisah. Kita masih stay di kira bahagian Kuching. Aku tadi dah dimbak oleh bapa dengan adik Ram dan sebagainya, abang Sam dan sebagainya. Pergi ke Limbang, sekolah tadika juga, masih tadika. Dan disialah sebenarnya proses yang mana menjadikan pengalaman sama ada pengalaman di sekolah, pengalaman di kampung ataupun di tempat tinggal, benda-benda melekat dan benda-benda yang boleh diingat sampai kini itu. Dan bestnya apa? Sekolah tadika 2 tempat, sekolah rendah pun 2 tempat. Bila di Limbang itu daripada darjah 1 hingga darjah 4 sekolah bandar lah. Okey. Dan mengalami zaman persekolahan rendah dikira bandar lah sebabnya di SK Melayu Pusat. Betul-betul di tengah bandar Limbang. Selepas yang hujung tahun darjah 4 ataupun awal darjah 5 pindah balik ke kampung. Ya ceritanya umpama zaman aku ya tadi ialah bermula dengan 3 peringkat. Peringkatnya tadi di agak pinggir bandar sedikit, lepas saya pergi ke bandar sedikit, lepas saya tu kenang balik terus pergi ke kampung. Jadi alhamdulillah melalui 3 fasa kehidupan kanak-kanak. Okey, Sab. Tadi kita cerita tentang sedikit sebanyak perjalanan, perpindahan dan sebagainya lah. Ikut seingat diri lah, keadaan kita di kampung ketika ya macam ni. Maksudnya suasana, contohlah, abang ada pengalaman sekolah di masa saya memang di SK Lubuk Antu lah. SK Lubuk Antu. Mungkin sub sekolahnya lain. Di SK Lubuk Antu ketika ya, perjalanan sekolahnya memang kata orang si ada jeraya lah. Beremak. Belum ada sejarah kata orang zaman tahun 80-an ya, 80-an lah. 80-an, 82, 83 macam kan. Sekolah di kampung satu berkaki ayam. Bagusnya berselipar, jarangnya yang kata orang ada selipar. Tapi biasanya nang siaran mungkin kita nangga kita pergi sekolah berkaki ayam aja. Saya nak pakai kasut, saya nak pakai selipar. Ya keadaan betul ya. Sebab ya bila balik daripada Limbang bang ya. Pergi ke balik ke kampung sama juga. Kali tu kita ada persamaan. Sebab sekolahnya dekat. Betul dekat satu. Di kampung yang sama lah. di Lubuk Riak cuma gitu. sekolahnya berbeza. Cuma pada waktu ya bila udah balik ke Semahan, ke kampung Lubuk Riak itu namanya. Aku sih sekolah di Lubuk Antu. SK Lubuk Antu Ini juga sebenarnya sekolah kita sih sama. Okey. Sebab sekolah di kawasan kampung pada waktu yang pertamanya ialah sekolah yang memang si banyak pelajar, student, murid. Dan akhirnya apa? Sekolah ya pun si banyak kelas. Sampai pada Ada 2 keadaan kita tu berbeza. Keadaan pertama di sekolah walaupun kita diberadik, tapi kebanyakan kita sekolah sih sama. sekolah kita apa? 5 orang, 7 orang diberadik, 7 orang sekolah sih sama. Kebanyakan kita rata-rata memang ada sekolah Kediri ataupun memang si sama sekolah. Walaupun Tapi yang nanangganya, yang menariknya untuk pengetahuan sahabat-sahabat yang mendengar dan mengikuti siaran tu, yang menyebabkan perbezaannya ialah kita ketika ya bapa berkhidmat sebagai kaki tangan kerajaan dan moto bagi kaki tangan kerajaan tu ialah yang menurut perintah. So yang menurut perintah sini orang hantar, ikutlah. Hantar ke Limbang, hantar ke Sebuyo, hantar ke Siaman, hantar ke Kenawit. So ada yang dapat ikut, ada yang tidak dapat ikut. Betul. So yang tidak dapat ikut pandai-pandai lah. Hidup ke diri, pandai-pandai hidup ke diri. Mencari tempat dan sebagainya. Alhamdulillah lah diatur oleh orang tua sebegitu rupa. Dan dia juga penting untuk kita dalam kehidupan kita sini kita bermula tadi nak. Balik cerita sekolah tadi bang. Nak mada si sekolah di SK Lubuk Antu ya. Kenapa? Pada waktu ya aku dah jam 4 dan sepatutnya masuk darjah 5. Ditakdirkan dan sebenarnya waktu ya SK Lubuk Antu si ada darjah 5. Akhirnya apa? Terpaksalah aku tadi sekolah di SK Samarahan Estate. Dekat 2 kilometer dari berjalan. Daripada rumah nenek ya, di Lubuk Antu Hilir ya. Berjalan pun raya Tanah Kuning. Daripada rumah ya, merentas dulu kebun. Kebun getah. Masih kebun getah. Right. Dan merentas dulu jeraya-jeraya tanah. Okay. Lepas ya baru lebih kurang mungkin dalam dekat
700-800 meter ataupun dekat 1 km, baru sampai ke Jalan Raya Besar. Tapi sekolah Lebuh Antu ketika ya 10 naik Jalan Besar. Ini daripada kampung rumah, melentas kebun getah, beremak, sampai ke sekolah. Sampai sekolah. Lepas ya, daripada Jalan Raya Besar ya, nak ke Semahan Estate ya, pun ngambil lebih kurang dalam 15 ke 20 minit. Ketika ya, semua jalan kaki je lah. Yalah, maksudnya bukan aku seorang. Maksudnya semua kata-katanya. Mungkin ada yang daripada kampung lainnya tadi makin Jalan Raya Besar, mungkin ada yang berbasikal apa semua. Tapi rata-rata semua nembiak yang belajar di sekolah, baiknya Semahan Estate kah, baiknya di SK Lubuk Antu kah, semua jalan kaki. Tapi yalah keadaan waktu yalah. Yang menariknya apa bang? Waktu di SK Melayu Pusat, tajak dengan baju seragamnya, dengan maksudnya Melayu Pusat dolok lepas saya bawa kampung. Bawa kampung. Dengan kasut sekolah, dengan stoki. Kemas lah. Seragam tentulah pakaian sekolahnya. Tapi bila dah balik Datuk Darjah 5 dengan Darjah 6 di SK Semahan Estate ya, yang punya uniform yang agak fleksibel. Ya bak kata kita tadi, kita okey dah. Maksudnya tadi mungkin yang masih pakai selipar ke sekolah, no issue. Dan sama macam pakai saku. Daripada rumah yang nak ke Jalan Raya Besar ya, beremak tadi sampai ke peringkat makin long boot. Makin kasut getah. Sampai di Sia simpan dulu dekat ada bus stop di Sia, simpan di Sia baru makin selipar berjalan pergi ke sekolah. Abang teringat saya cerita kita dua tu kan. Kadang-kadang timbul juga soalan dalam fikiran kita kan. Walaupun kita tak sama adik-beradik, tapi betul lah pengalaman setiap seorang ya sangat berbeza. Mula dicerita kita adik-beradik kita yang lain, pun macam dia juga. Si ada sekolah dan si ada keadaan yang sama. Yang agak dekat aku dengan Ram. Sebenarnya dekat. Dan umur beza setahun aja. Tetapi masih juga berbeza sekolah. Sebab waktu ya, aku tiada Darjah 5, nya Darjah 4. Nyati dapat masuk ke sekolah Lubuk Antu. Aku tiada terpaksa sekolah di Semahan Estate, berpisah. Dan dalam kelas kami orang pada waktu berapa orang? 13 ke 14 orang aja. Untuk Darjah 5. Nak cerita betapa waktu ya pelajar nasi kami di setiap sekolah lah. Cikgu pun dalam 4 orang, 5 orang aja. Kedong kita cerita sekolah alang-alang. Macam mana keadaan sekolah waktu ya? Allahuakbar. Fokus kepada Semahan Estate lah. Mungkin kita hal sekolah yang lain yang tempat kau di Limbang ya. Mungkin keadaannya mungkin agak bagus sikit lah. Because di Makassar Bandar, Pekan dan sebagainya. Di Semahan ketika macam ni, tahun 80-an lah umpamanya. Nang 80-an. Awal 80-an. Waktu ya sebab sempat 2 tahun di sekolah di Siang. Bilangan pelajar si Rami. Bilangan pelajar lebih kurang dalam 30 orang. The most dah 30 orang sebabnya 3 kelas saja. Darjah 1, Darjah 3, Darjah 5. The next year-nya kelak akan ada Darjah 2, Darjah 4, Darjah 6. Samalah. Dan kelas pada waktu ya, mungkin ada yang mungkin tempat lain-lain lah. Tok cerita waktu zaman. Kata aku aja. Bayangkanlah kelas ya, yang masih makin berdinding kayu. Dan setengah. Dan dinding atasnya masih makin dawe. Dawe. Dan yalah meja macam biasa, tetapi nak madah bahawa zaman ya dari segi kelasnya, dari segi sekolahnya memang ala kadar lah sebenarnya. Dari segi kemenjadian sekolah. Saya ingat abang daripada sekolah Semahan Estate zaman ya dah ada orang pergi overseas. Maksudnya lahir daripada sekolah Semahan Estate. Dah ada yang berjaya. Alhamdulillah. Macam dia juga di Lubuk Antu ketika ya. Memang keadaan lebih kurang sama. Sebagai perkongsian kepada sahabat-sahabat dan juga yang mengikuti podcast tu. Keadaan sekolah waktu ya sejauh beza dengan bilangan pelajar yang sangat terhad. And then cikgu pun sekitar dalam 5-6 orang aja cikgu. And then yang menarik ni antara aktiviti utama di sekolah si tahulah di Semahan Estate. Kalau di Lubuk Antu ketika ya pagi-pagi datang ke sekolah setelah berjalan dan sebagainya, beremak, nak kata beremak lebih kurang lah. Bayangkan kebun getah lah, kebun getah dan sebagainya, dengan akar dan sebagainya. Dan ketika ya antara itu awal yang pertama di sekolah ialah kita masing-masing ambil parang panjang-panjang, parang bengkok, nebas rumput. Pada dan saya pengalaman kasih tahu je lah. Bayangkan Darjah 1, darjah umur 4, 5, 6 macam ya, dah megang parang bengkok, dah megang parang panjang, nebas. This why bang. Ya, it's a blessing juga lah. Yalah. Bayangkanlah, katakanlah, katakan waktu ya bapak belum berpindah transfer balik ke Kuching ya. Sebab pemindahan daripada Limbang ya sebenarnya bapak nak transfer balik ke Kuching. Sebab ya kami orang tadi diam, kita dah diam di asrama dah. Dah masuk sekolah dah. Kita nasib temu dah. Okey. Pada waktu ya, bayangkanlah, mu katakan si berpindah ya tadi, rasa-rasanya mu suruh nebas nak. Tak aku mandi.
Dan pengalaman di sekolah di Sebahan Estate ya Allah is valuable, memang berharga. Kenapa? Sama lah tadi. Bila udah sampai ke sekolah, dulu engkau back dulu, lepas dulu cari apa? Cari betul lah parang panjang ya, nak panjang udu panjang ya. Ngayu macam orang main golf juga. Istilah dia mari parang panjang segi, parang bengkok. Bengkok. Tapi masa ya tidak nyebut pedang. Pedang. Si tahulah kena parang ketika disebut macam pedang. Untuk kita nak flashback cerita tu banyak. Cuma nak mana bawa pengalaman ya, nang ya Allah mun ingat balik nak. Yalah main bol di padang. Mun kita pun si nebas rumput. Saya dah sedang jangan harap lah nak tukang kebun, nak melasi, nak nebas padang apa, saya dah nang kita pun. Sebab datang lebih kurang pukul 6.30, pukul 6.45. 10 ke 15 minit ya, nak pakai nebas, pakai ada pajak-pajak indah sama? Ada kan, juga. Kamu sama juga di pengalaman di luar tu. Ada. Lepas ya mungkin hari tu kita akan nebas di kawasan sekolah yang belakang, kelas belakang, lepas di depan. Kita juga cerita hal kampung tu mungkin sebab keadaannya berbeza. Dengan contohnya, abang di sekolah di Metuang, saya ada pengalamannya. Sekolah di Kuching, saya ada pengalamannya. Saya ada pengalamannya. Jadi sebab kita mungkin orang anggap, kena cerita hal kampung. Iyalah maksud kita cerita ya, supaya kita boleh ingat balik lah kesusahan dan cabaran itu pasal dihadapi. Tapi penting lah ingat ya. Sebenarnya bila diingat balik, bila dicerita balik, kita dapat rasa bahawa pada waktu ya Allah ya. Satu of course kena itu rasa syukur dan sebagainya lah. Cuma yang bestnya apa? Rasa lucu ada juga. Bayangkanlah sekolah pada waktu ya, kadang-kadang saya dah pakai baju seragam. Iyalah. Sebab apa? Bila ada hujan, berbekal baju, kadang-kadang hujan lebu-lawu dan sebagainya. Ni ada cerita nak pakai baju. Alhamdulillah yang satu yang menarik saya. Dan kita syukuri jualan komitmen dan kesungguhan guru-guru, cikgu yang mengajar sangat-sangat dihargai lah. Guru besar di Sebahan Estate pada namanya Cikgu Martin. Cikgu Martin tu, ya Allah, nya bukan sekadarnya jadi cikgu, nya jadi bapa, dan nya jadi ketua kampung, nya juga cikgu yang banyak peranannya tadi melangkaui. Bukan sebagai seorang pendidik, bukan sebagai lebih daripada ya, even tak sakit, sibuk cerita sakit hangat lah, sebab ni ada peta, ni ada klinik. Mengatakan biar katakan sakit ke apa kan, nanti keserian nun, nyampun ngembak. Dan di oli kereta yang ada pada tu ya, bukan banyak. Di luar tu rasanya mesti ada kereta. Nya aja yang ada kereta, cikgu lain, saya dah, yang cikgu lain ada motosikal saja. Cuma kita setelah kita langgar apa nama tadi hal sekolah, hal apa semua, mungkin sedikit sebanyak juga lah antara benda yang kita perlu kembali kedung kita dah kelakar hal di sini kita bermula tu. Ini terkait juga dengan pengalaman kita dalam keluarga, khususnya tentang adik-beradik lah. Kita alhamdulillah sebab kita tu pertama sekali alhamdulillah syukur sebab dikurniakan adik-beradik yang kira dalam istilah kini tu nyesilah sangat rami. Tetapi rami juga lah. Sebab ada orang di beradiknya mungkin berbelas. 12, 13, 17. Statement kita ya betul pada waktu ialah. Tetapi kena itu, mungkin kita nyebut 7-8 orang ya, rami. Rami. Dan laki semua sama. Allah. Jadi cuma mau nak nanya lah sama untuk cerita, walaupun kita cerita atau cerita hal kita, tapi setidak-tidaknya cerita kita tu mungkin secara umumnya boleh kata orang memberi manfaat kepada kita punya lah. Kita alhamdulillah dalam konteks kita adik-beradik tu, satu, kita hidup dalam keadaan yang banyak sih sama antara sama lain. Contoh, abang sekolah di Kuching. Abang saya ada pengalaman sekolah di Limbang. Okey, abang saya ada pengalaman sekolah di Subuyu. Kita orang ada pengalaman sekolah di Limbang, ada pengalaman sekolah di Subuyu. Baik, abang pun pengalaman abang sekolah di Kuching, sekolah di sama. And then yang menariknya, alhamdulillah Allah berikan kejayaan kepada Sal. Ada pengalaman sekolah di Semenanjung, sekolah berasrama penuh. Ketika kita ada ujian penilaian darjah 5 dan alhamdulillah berjaya dapat ketong di bawah Yayasan Sarawak. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan juga program pertukaran pelajar dan sebagainya. Dan yang menarik ketika kami dua dah masuk sekolah menengah ya. Dah masuk sekolah menengah ya, abang di sekolah di Kuching lah, sekolah Syu. Kerja kami dua balik cuti itu apa? Membanding sekolah. Ya, sibuk cerita kita bang. Nang dah pagaya di badi. Nang kadang-kadang lah, sekolahnya lebih bagus, sekolah abang tu lebih bagus. So macam-macam lah. Sekolah sini bagus, sekolah sampai satu peringkat yang lucunya. Ini madang kan abang?
sekolah kami ada PTHI di dalam kelas. Nyawa nak berdengar. Rupanya bukanlah PTHI dalam sekolah, dalam kelas. Adalah PTHI yang ada. Tapi si adalah dalam kelas ada PTHI. Cila lah, cila di luar kan. Faham. Tapi selalu macam kita orang sekolah di sekolah rendah. Mungkin dalam sekolah menengah dah keadaan berbeza sikit lah. Tapi macam abang tahun 80-an dah masuk sekolah menengah lah. Macam kita orang masih sekolah rendah. Nyambung lah kita ni bang. Sebab macam aku pun dengan Ram banyak persamaan proses perpindahan tempat diam tu tadi hampir banyak sama sebab kerana kami duduk dekat. Okay? Dan hampir sama semua daripada Semerah Padi pergi ke Sebuyo. Mutuang juga ada. Sempat di Mutuang? Sempat. Waktu ya kuartus bapak yang besar yang tinggi ya. Ya sempat. Tapi yang nampak hanya ingat-ingat gambarnya aja. Gambarannya si berapa jelas. Kemudian di Sebuyo, lepas ya di Limbang, lepas ya balik ke Semahan. Dan maksudnya tadi prosesnya untuk kami dua hampir sama. Kesan sih, abang sih tahulah sama ada benda tu kata orang mungkin boleh jadi kita mikir secara kata orang secara umum lah. Okey. Mungkin ada kesan hubungan adik-beradik dalam konteks kan. Betul. Kadang-kadang terlalu akrab, terlalu rapat, sebenarnya ada maksudnya tadi ada sentimen-sentimen bersaing, sentimen adik-beradik tu istilah berdengki ya normal lah. Kira bukan istilah dengki ya mungkin rasa macam jealous sikit jealous lah. Jadi lebih rasa nak bersaing dan sebagainya. Nak mengadakan. Yalah dalam kes abang jealous kan. Nangga kau dapat sekolah di Semenanjung. Ngok yo azam kan. Kita tak tinggal di Kuching. Tapi kita pun not bad. Yalah. Dah dipikir balik okey. Alhamdulillah bagus sebenarnya. Okey. Selepas ya sekolah rendah tok cerita kami tok cerita hal adik-beradik tadi lah. Macam dengan abang Sam, nya lain juga sama betul lah kita tadi walaupun kita tadi adik-beradik tapi proses persekolahan kita memang lain-lain juga sama dan nak dua orang nak dudi ya nak nombor 6 nombor 7 ya nang lahir di Limbang nak nanya kau tu adakah ya membenar sebagai satu justifikasi bahawa pembenaran justifikasi bahawa kita tu karakter kita tu kadang-kadang dipengaruhi oleh suasana pembesaran kita sebab ya isu tentang nurture dan nature tu sangat-sangat signifikan. Dah keluar istilah nature. Nang benar. Tapi ya kena bincang lagi lah. Episod lain lah. Cuma nak mandang bang prosesnya lah sebenarnya yang menjadikan akhirnya apa? Diri kita. Dan terutamanya macam yang walaupun kami dua melalui proses yang sama tetapi perbezaannya pun sangat-sangat jelas juga. Dan sini perbezaannya tadi berlaku yang nampak macam perpisahannya tadi bila masuk sekolah menengah. Bila masuk sekolah menengah aku take college bila? Form 1 sampai ke Form 5. Macam Ram, daripada masuk ke show. Form 1 sampai ke Form 5. Jadi agak terpisah lah sedikit lah. Satu sekolah agama. Sebuah sekolah sains. Macam Kesabang pun dia juga. Sekolah agama dan sekolah sains. Dan di sialah sebenarnya yang yang ada hubung kaitnya dengan adik-beradik tadi ialah satu hubungan. Jadi di sia sebenarnya menguji apa yang dilalui pada waktu dengan erti kata perhubungan sebagai adik-beradik tadi terbina betul-betul dibangunkan di peringkat sekolah menengah ya. Sekolah rendah nya sih banyak gila membentuk dari segi karakter ataupun sifat dan sebagainya sebab pada waktu masih dalam konteks kita lagi enjoy. Kita belum dapat nak memproses apa-apa juga yang ada di sekeliling kita dengan lebih matang. Dan pada waktu nya ada hubung kaitnya dengan hubungan dengan adik-beradik dengan apa yang kita belajar sekeliling. Sebab sekolah tu sebenarnya maksudnya macam tu. Di peringkat sekolah rendah kita si banyak berfikir dan kita si banyak. Kita hanya ngekot saja. Tapi bila sampai sekolah menengah, kita pun daya pemikirannya tidak mula. Betul. Setuju, suka, dan dah ada perasaan-perasaan macam ni. Dah terbina sesuatu yang dikatakan macam prinsip, macam pendirian. Jadi ada kaitan dengan ada hubung kaitnya dengan maksudnya gini tu. Kekeluargaan. Di peringkat sekolah menengah yang kena jaga nama Allah. Okey, kita dah nak masuk. Tapi sudah. Okey, sebelum ke siap. Ya, just pakai kita sharing aja salah. Agak-agaknya kita satu selain daripada adik-beradik, kita dengan tahun 80-an tadi, mungkin orang tua kita lain. Orang tua lain maksudnya lain keadaan orang tua kita berbanding dengan mak bapak yang ada gini tu. Dan mungkin cara pendidikannya, cara pembawaannya mesti sama dengan mak bapak yang ada gini tu. Agak-agak
dengan mak, dengan bapa, apa benda yang kata orang yang mungkin keadaan ataupun cara yang kita boleh ingat? Tu bang. Abang ada pengalaman juga Betul, sebenarnya, betul. just banyak pengalaman. Dan dah pasti sih sama. Oh, si sama. Walaupun sama juga adik-beradik tadi, pasti sih sama si juga. sama juga, okey. Bapak sama lah, mak sama lah. Tapi prosesnya tadi, macam ni, mak dari segi parenting lah. Parenting lah, okey. Pun masih sih sama, sebab apa? Nombor satu, mak bapak pada zaman kami dua, terutamanya aku, Ram, Teh dan Ding, zamannya adalah zaman memang sentiasa bersama dengan Sidak. Oh, okay. Sini Sidak pergi, sial lah kami orang pergi. Oh. Maksudnya abang dah bangsal dah lah. kita dah kira dah breakaway dah. Breakaway. Dah empat diri dah. Lama sih dengar istilah Breakaway lah sebab seawal jam 4 dan jam 5 kita dah si bersama dengan keluarga besar. Awal breakaway. Bangsal awal breakaway. Awal lagi. Jadi prosesnya tadi of course sama. Dia sebab tadi macam hubungan dengan bapa dan sebagainya. Bapa tu walaupun tadi kami orang Malang ikutnya, si juaknya renah di rumah. Nama udah kerja. Nama dah kerja. Kadang-kadang sebulan 2 kali 3 kali jangan dengan mukanya di rumah. Cuma keadaan abang motong kau sebab Maksud lagi itu ialah macam ni, apa benda yang cara mak, cara bapa yang mungkin kata orang yang ada impact, caranya mendidik dan sebagainya, yang mungkin terkait dengan keadaan waktu ya. Keadaan mungkin sih sama dengan keadaan yang waktu tu lah. Beri 2 senario. Pertama tu bapa dulu mun bapa munnya dah lama travelling mun dengar ajak sama ada layak orang berjalan motosikal kadang-kadang yang pakai motosikal di kampung asa hati nak ngagak bapak sebab apa? Dah tentu ada uli. Dah tentu ada nak dimbaliknya. Dia tunggu dia. Munnya tadi balik dalam keadaan dalam travel, lepas balik travelling dalam tempohnya panjang seminggu ke, kadang-kadang 2 minggu ke. Asa hati. Tapi bila masa bapak tadinya masih konkret di office saja, nangga bapak datang kereta. Nangga tapak kaki bergegar runtuh. Rasa dada. Tapi kena beliang. Maksudnya abang nama dah juga sebenarnya. Dulu kita dengan orang tua, bapak, especially bapak lah, ada perasaan takut, gerut. Ya Allah, pejak salahku lepas tu pejak. Mungkin kerana cara pendidikan, cara yalah tadi keadaannya dia gitu. Walaupun ada rasa takut dan gerun, tapi nyasik menghilangkan rasa rahmat. Tapi pada waktu belum faham. Mungkin kerana pendidikan, maksud cara macam mungkin kerana zaman orang dulu, cara pendidikannya agak disiplin. Berbanding tegas. dengan, maknanya tegas. Dalam apa juga? Seingat. Tok cerita dikit lah. Cerita bila bapak berderham. Dulu jangan kata nya nak ngembak rotan kapakah, nya berderham aja kita. Ya Allah. Gegar saya nyawa. Terkelup rasa nyawa apa kecil. Kini tu jangan kata berderham. Ngembak rotan pun sini lali. Saya dah apa? Cuma ya tadi bang bapak. Contoh ajalah. Betapa kewibawaan bapak pada waktu dan kita merasakan bahawanya pun auranya pun kebapaan lah. Sangat-sangat ya Allah berbeza daripada zaman kita. Tapi alhamdulillah jualah. Nya bapak mungkin agak tegas. Mak tu pakai muncul. Mak okey. Sebab ya 2 senario ya tadi Bapak tukang disiplin, mak tukang muncul. Mak, baiknya hanger, baiknya rotan, baiknya huruf. Udah berbalap. Macam-macam berlepas. Tapi mungkin itu dah pulang report polis dah. Jak dia bang pandang kita. Hanger banyak patah dan sebagainya. Jak sampai ke peringkat nak madah bahawa sentuhan ibu tu lain. Tapi mereka pengalaman apa? Mak sih habis-habis punya ngopi juga. Gitu ya. Sebab adik-adik kita sih sama. Sebab aku dari awal mana bawa pun kubit je lah. Sebab aku rasa geram. Muntah kita, muntah bangsal, siada. Apa yang jadi mangsanya, kami dok geram. Dan kena belasa. Dikit lagi dia yang ngaruh kita, yang ngembat kita. Siada 2 3 3. Tapi penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang lah. Alhamdulillah. Waktu yang ni ada mikir kasih sayang. Waktu ya Allah, hampir jati lagi tak mak jam biawa. Nang udah nangis juga di tepi. Tapi ya pikiran kita masih kecil. Kita masih kecil. Dan cuma itu sebenarnya keadaan dia bila dikenang-kenang balita. Nah yalah yang kita rindui. Kita memang lebih banyak kita rindu.
Dalam konteks rindu yang best bah, sebab kita ada privilege. Sebabnya juga nak kelakar tentang 7 orang kayak tadi ya. Kita Ada unsur-unsur jealous. ni tak usah jelas. Mun abang long kau, saya dapat disentuh abang long kau ya nang nang semua bagus lah. Pun jago semua. Tapi dia macam tu. Dia melalui fasa contohnya anak yang tua dua dah masuk anak ketiga tak ada geram dikit. Masuk okey. anak keempat sebab aku tak ada keempat lah. Di tengah-tengah ada 3 abang ada 3 adik. Mungkin macam dia juga keadaan parent kini tu kali. Sebab mungkin anak pertama yang manja sikit. Anak kedua manja tapi kurang. Anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Sebenarnya kadang-kadang gini tu mungkin tren orang semua anak banyak. Yang bapa macam tu. Dah si pian ku nak melain kau. Banyak kerja lain. Jadi kita Abah mungkin keadaan. Dan pada waktu ya kita pun jarang ada di rumah. Bayangkanlah kita ada jah 5, ada jah 6 dah dah bersama, dah mungkin bertemu pun rasa rindu, rasa kuyut, rasa langkuk dia sampai ketua lah, senang cerita lah. Even sama juga dengan Abang Sal, sama juga dengan Abang Sam pun flash sampai ke overseas dan sebagainya. Jadi yang best lagi pengalaman. jadi- Kalau lah kita interviewnya juga. dan insyaAllah kita akan Nak cuba cerita dapat pengalamannya. untuk mun katakan mun Abang Sal Abang Saidi ya katakan menjenengah podcast tu insyaAllah Minta maaf lah. minta maaf dan adik-adik abang-abang yang lainnya dengar okey cuma insyaAllah abang-abang adik-adik yang lainnya kelak mengatakan ada ruang dan peluang kelak kita akan bahas sekali lah kita minum sekali lah insyaAllah dan Cuma sikit kita lah sebelum kita pergi ke Rian ya. Kita dah habis cerita tentang macam ni keadaan kita, macam ni keluarga, adik-beradik, mak bapak dan sebagainya. Mungkin kita cerita hal 80-an tu. Kita keluar sikit lah. okey boleh Keluar sikit tentang keadaan kampung. Maksudnya keadaan masyarakat. Ya, sebab kita ada pengalaman macam diri ada pengalaman di Limbang, abang ada pengalaman di Merotuang, di Kuching zaman 80-an ya. Mungkin sih sama dengan keadaan kita di kampung tahun 80-an. Saya ingat abang kan di kampung waktu ya, especially kampung belah jalan Ensengi. Mungkin yalah, saya sih tahu lah macam ni keadaan kampung-kampung lain. Nah, Mungkin tu sama. kata aku aja Baca. Mungkin sama, mungkin sih sama. Yang kita cerita tu ialah apa yang kita lalui berdasarkan Betul. pengalaman kita. Baik. Kalau di kampung ketika ya di jalan Sengih. Semahan ya. Kampung berdekatan, Lubuk Rejas, Senyawan, Nakong, Lebak Padi, Jayaria. kan ke atas sikit kampung Naul. dan sebagainya. Keadaan waktu ya antara tempat yang sangat penting ialah bagi masyarakat kampung ialah suruh ataupun masjid. sikit ya tak lupa Oh. kedai kebun 1 kedai kebun 2 Ya, tempat shopping. oh ya level shopping Satu-satunya satu-satunya. tempat shopping yang paling banyak pilihan. dapat pergi Seridok sehati At least dalam boleh pergi jalan kaki lah. jalan kaki lah. Mun nak jauh lagi, terus sampai ke Serian kan. baki dulu Sorry. Tapi mun dalam keadaan kampung waktu ya, Ridoknya memang masjid. Terutamanya masa taman kita kecil-kecil ya. Masjid, terutamanya yang meriah sekali masa bulan Ramadan, waktu nak raya. Abang ingat sikit pengalaman yang kata orang mungkin jarang ada di tempat lain ya. Malam raya tau. Malam raya ya, kerjanya untuk memeriahkan malam raya ya. Berambih di masjid. Bukannya nak qiyam, bukannya nak semayang, bukannya itikaf. Nak main beduk. Nak nukuk beduk. Sampai pagi. Nukuk beduk. Zaman kanak-kanak ya. Zaman kanak-kanak ya. mungkin kita orang ketika si tahu lah, belum ada kali. pada ya okey mungkin udah berlalu sedikit tapi nya lain sikit patternnya jadi nya si banyak gila waktunya zaman bulan puasa ya apa semua ya, lebih kurang sama lah apa nama tadarus apa semua ya tapi saya dah lah sampai nukuk beduk ya Tapi zaman sempat. tapi tahu nang ada waktu Nah, kata apatah orang lagi malam raya ya berambih di masjid. apatah lagi beduk kayak tadi bila takbir ajak kat maghrib kat isyak ya nang meriah nang benar Sebenarnya berjalan serentak dengan takbir. tapi Lepas saja takbir terus nunggu beduk. betul. Jadi tadi rasanya benda ya suasana ya hanya akan dapat dirasa di kampung, tapi pun di bandar waktu di Limbang ataupun waktu di Motuang sekalipun rasanya saya ada pengalamannya lah. Saya adanya hanya kampung-kampung yang tertentu yang ya tadi mungkin di kawasan Semahan macam ya. Dan lagi macam di waktu sedikit pengalaman di Limbang. Lagilah sebab Bisia pun bangsa maksudnya dari segi kaum pun beza juga. Yang Melayu juga tapi Melayu Brunei Asia bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Jadi mungkin berapa menonjol gila identiti Melayu, Islam dan sebagainya gila. Tapi memang ada lah. Cuma nak balik ke cerita tentang hal suasana kampung pada waktu ya. Tu lah antara benda yang orang zaman kini tu lah bang.
Mungkin kita madah kita mandi parit, mandi di sungai, mungkin dengar anak-anak generasi baru saya. tu. Dan nak dicerita juga, mungkin kita madah tadi nak bengail ke apakah main nak ke daya, mereka rasa menendak cerita tu. Dia akan angkat YouTube, dia akan Google menendak apa nak cerita sidak tu. Okay. Sebab apa? Sebab bila dah balik sekolah ya tadi, mindset ya tadi memang kita akan berada di rumah. Memang waktu-waktu ya ada aja nak dipola. Baiknya di kebun, baiknya di hutan, baiknya di sungai, baiknya di parit. Dan jadi nak mana bawa aktiviti kampung dan pada zaman ya, pada tahun ya Allah, semua cerita tentang adventurous. Semua cerita tentang yang main main senapang Beban. antara yang popular lah ketika ya Banyak juga sebenarnya ada rondes apa main tongko. Jadi muna flashback balik dia rasanya sampai episod yang kelima tu. Cuma sikit lagi abang nak kaitkan tentang keadaan di kampung selain daripada aktiviti kita di kampung, tapi nak madah bahawa kita penuh dengan aktiviti. Betul. Dan ketika ya mak bapak si risau pun. Kita mandi di sungai, kita kata orang sampai merah mata berenang air. Kita kami dua ram waktu ya kotan nak mandi sungai tadi. Sampai ada kira bahasa badan bahawa kami dua tadi okey lepas tu kita dua pergi mandi sungai. Jadi ada bahasa secret kami dua. Lepas tu sini nak pergi. Sampai berahsia macam dia. Tapi tetap kantor juga. Mak kata kita tadi sebab apa? Bila balik ada dua benda yang mak akan tahu. Pertama warna merah lah. Okey. Yang kedua muka berbelau. Okay. Bukannya mandi. Ada sikit lagi kau lupa. Apa dia? Satu mata merah, yang kedua muka belau lah. Sikit lagi kata apa? Ada Remos. Kata Remos siapa? Remos dan misai ada. Ni nak berenang lah air sungai yang kuning-kuning kan. Dia nak angkat Lekat dah lumpur dah tanah apa semua baik tengah somet kita akan bayar betul. Ni ada bukannya sungai-sungai jernih nanggan ni ada. Tapi yalah tadi tak apa. Nak air sungai nak kuning dia. Tapi yalah tadi nak kita cerita tu supaya anak-anak dapat kata orang sedikit gambaran sebenarnya keadaan nanti. Cuma abang nak sentuh sikit sahaja, enggak pergi sikit kepada hal-hal yang terkait dengan dia juga. Mungkin kita nangga dari segi masyarakat tadi. Tadi abang nyebut tentang suruh masjid jadi tempat untuk kita berkumpul, majlis dan sebagainya. Cuma sikit lagi abang rasa mungkin zaman tu ataupun zaman dulu lah yang berbeza sikit dengan tahun 80-an. Dari segi penekanan orang tua, masyarakat kampung, antara perkara yang ditekankan ialah belajar ngaji. Dan rata-rata kita di kampung tu ya, walaupun kita kampung tapi ngaji ya mesti. Sehingga kan kita lagi kecil pun dah disuruh berjalan pergi ngagak guru ngaji. Baik di Lubuk Hantu, baiknya di Motuang, baiknya di sini. Ya antara yang paling penting lah. Sehingga kan nang dicari guru ngaji ya. Bukan erti tadi Arab di sekolah ke apa sih. Mak bapak yang cari guru ngaji untuk kita pergi. Dan mendekat cerita bapak-bapak mari-mari ya. Pengalaman ngaji belajar ya, bukan sekadar pergi cari guru di kampung, malah setidaknya sanggup berkayu, bersukul dengan menu lubuk, nemu tanjung, nak belajar ngaji dari ke kampung yang mengguru si ada. Semata-mata nak agak guru ngaji. Guru ngaji. Sebenarnya lah yang abang rasa ada macam kata orang agak rindu dengan semangat orang tua ketika. Dan jika lagi menanangga juga kita terkait dengan ya zaman ya antara yang paling best ialah majlis khatam Quran. Yalah. Kau pernah sih dilarang orang diangkat Baca tam. Bukannya nak jadi pengantin. Nak baca tam aja. nak baca tam aja. Dan ketika sampai orang tua bangga lah dapat nyuruh anak ngatur majlis anak baca tam. Istilah kita baca tam lah. Baca tam lah. Bukan kata hafaz Atau kata habis baca. Habis baca Quran. Orang kita mari, siadalah kita madah khatam Al-Quran. Apakah siada? Kita madah dulu baca khatam aja. Baca tam aja. Tamat baca Quran. Dan rindunya nang majlis ya dibanding dengan majlis kahwin si kalah. Dan setiap kali majlis kahwinnya tadi memang ada sebelum majlis persandingan kahwin kan Diselitkan. digandingkan sekali dengan majlis khatam. Dengan majlis khatam. Baiknya anak berimpun, anak buah, semua tunggal menunggal, gumpul sekali. Waktu ialah pulut kuning, Ya Allah. telur, ya Allah. Dan pada waktu ya, nak asa hati nemu benda ya. Yes. Kini tu, bukanlah kita bukan nak ya lah. Cuma nak madah bahawa nilai pulut kuning pada waktu ya Allah.
Window Ati nerima Bunga telur. Bunga telur yang satu penghargaan, pengiktirafan yang Yes. kira boleh dibanggakan dan boleh dijadikan satu kenangan Yes. yang seakan dapat dilupa. Iyalah. Ah. Nah, ya sebenarnya kadang-kadang apabila kita nangga zaman kini tu, zaman anak kita ingin katalah Tapi, menuan anyak lah. yalah. Menuan anyak apa perkara yang zaman 80-an mari yang kita lalui. 80, 90, 80-an mari, ah. 80-an awal lah. Yang ingin kalau boleh kita nak rasai balik zaman tu. Antaranya ialah majlis khatam Quran untuk anak-anak. Iya antaranya. Tok kena tok tidak banyak mula dari sekolah. Iyalah. Ya, lepas Tapi tu kelak dia cuba tadi- nanggalan ni tahu kita kalau mula anak-anak lah cucu ke apa malah combine sekali khatam Quran style lah. Lama mari ataupun kita mula majlis sekali Mudah-mudahan insyaAllah. akan mengumpul aja di Oh. peringkat mungkin anak buah, mungkin anak-anak menghimpunkan di peringkat daripada Mungkin sekolah. sempat anak-anak cucu lah. Cucu lah. Okey, faham. Orang udah tiada. Wah, dah ada cucu. Udah lagi. mengumpul cucu dah. Dah ada collection dah. Ada collection Level kita ada level collection untuk lah cucu lah. Tapi balik ke cerita balik suasana kampung pada waktu zaman dia bang. One thing yang rasa lagi sekali bahawa zaman dah berubah, trend dan sebagainya dah berubah. Tetapi yang pastinya ada benda yang bak kata kita tadi dirindui. Ya. Dan kita tu generasi kita tu masih generasi X, baby boomer dan sebagainya. Nilai-nilai yang sebenarnya kita rasa how I wish katakan. Benda yang dapat dirasai oleh anak-anak kita generasi nasi kata. Kenapa? Kerana kemanisannya. Dan kemanisannya tadi hanya akan dapat dirasainya tadi bila ada suasana yang betul-betul yang boleh menyentuh hati. Sebab benda ya bukan bersifat visual dan bukan bersifat maya ataupun benda yang hanya didengar, dilihat, tetapi dirasa. Dan benda yang di sini benda yang kelak akan ngembak diri kita, dan di sini apa kesannya, consequences-nya dan sebagainya. Ya, soalnya lagi tinggal kena itulah. Sebab ya kini tu walaupun kita madap bahawa apa yang kita cerita ya tadi tentang pengalaman dan sebagainya, akhirnya apa? Dan yang paling pentingnya juga belum tentu juga yang sama zaman kita Tu dah nampak, dah nampak sampai ke ujung dah tu. dalam belum zaman kita boleh bercerita. Maksudnya tu dah intro nak pergi ke ujung. Dah ujung kan? Okey. nak madah zaman dia tadi. Sebab nak madah bahawa pengalaman of course sama, tapi nak madah juga bahawa zaman kehidupan di kampung pada zaman 80-an, 90-an sama, walaupun 80-90 tadi nyasi dia di kampung sama juga sebenarnya. Betul lah. Contoh tadi sebenarnya nak madah bahawa kita ada kan tadi bapak si pindah. Kami orang masih stay di Limbang. Si merasa Hidup di kampung. Si merasa beremak, si rasa kita jalan ke sekolah, jalan kaki, sebab walaupun di Limbang tadi jeraya bagus dan sebagainya, suasana kampung yang si berlaku. Tiada. Si ada sebab waktu dia Yalah. browsing bah. Macam-macam orang KL jual lah, ataupun orang Kuching, Hari Raya, balik sini, balik kampung di sini, di Kuching. Namanya kampung, tapi suasana. Siadalah macam kampung sebagaimana yang kita ceritakan tu lah. Tapi faham lah. Sebab dia tadi nak bahawa walaupun zaman 80 90 tetapi lokaliti juga mainkan peranan. Yes. Sebab dia ada selalu orang nanya dengan aku pun cukup bangga bahawa aku tadi berasal daripada Samahan. Walaupun lahir di General Hospital Kuching dan beralamat di Kampung Semerah Padi. Tetapi rasa bangga kerana melihat ialah asal usul mak dan bapa, dan yang paling penting apa? Pembesaran, pendidikan dan pengalaman semasa kanak-kanak tadi menjadikan ialah kira aku kena tu. Kita orang alamat di Kuching, abang alamat di kampung. Sebab walaupun di Kuching, alamat tetap di kampung. teh Dan kampung ya Semahan. Sebahan. Teh dan ding alamat di Limbang. Jadi nak madah kita tuju ataupun sebenarnya ada keunikan yang pula. Yalah. Semua di Masing-masing kita Limbang, ada. betul. Best. Untuk yang apa nama kata orang bahagian terakhir lah. Oh, itu dah ujung benar tu lah. Ujung. Okey. Mungkin kata orang benda-benda yang kita share malam tu, yang kita kongsikan kepada sahabat-sahabat yang ada di luar, yang mungkin ada masa untuk mendengar dan bersama-sama melayan lah kepak kami dua tu. Kata aku aja. Mungkin Ustaz boleh beri sedikit pandangan, just ringkas juga lah. Apa sebenarnya yang kita nak kongsikan kepada antara tajuk kita tadi ialah di sini kita bermula. Dan gini terkait dengan cerita kita tadi dengan apa sebenarnya yang terkait dengan yang Untuk aku lah bang, dan untuk kongsi dengan pendengar, penonton
abang adik kakak di luar nun. Di sini kita bermula adalah merupakan satu proses yang sangat-sangat signifikan sebenarnya dalam konteks muhasabah, refleksi diri. Kerana apa? Kerana ia adalah antara yang paling penting untuk kita mengenali diri kita yang sebenar. Sebab yang paling penting bila kita kenal diri kita, insya-Allah banyak perkara lain yang akan selesai. Contohnya tadi adalah kita tahu asal usul kita tahu abang adik kakak kita, keluarga kita, keturunan kita, dan membina sebenarnya jati diri. Yang tu sebenarnya ramai orang mungkin agak saya ada apa-apa ya, saya perlu gila nak refleksi sampai ke tahap ya muhasabah aja amalan seharian pun dah cukup. Nya memberi impact yang sama, berbeza dan kesannya pun sama. Sebab apa? Sebab bila mana kita tadi hanya menilai diri kita ketika ini tanpa mengambil kira dari mana asal usul kita, akhirnya apa? Bukan kita hanya melibatkan apa yang nak dipola kita esok dan lusa, tetapi melibatkan kekuatan dalaman jati diri kita dari segi kita pun kenegaraan, dari segi semangat nasionalisme, dari semangat kenegaraan, kenegerian dan sebagainya, dari semangat perjuangan kita nak membela abang adik kakak kita di kampung. Sebab bila kita mengenali diri kita betul-betul, kita hanya akan tahu hal kita aja. Bila kita berkenang nak datuk bang sebenarnya nya akan memberi satu kesan yang mana kita kena mikir, banyak lagi abang dak bala-bala aku di kampung nun yang aku rasa aku nak lakukan sesuatu. Abang teringat siapa? Terkait dengan apa yang dipandang tadi lah. Mendikaitkan dengan cita-cita dan impian. Zaman kecil dulu kau tahu apa cita-cita bang? Zaman kecil sekolah rendah di kampung ya. Abang dah bercita-cita nak jadi menteri. Masya Allah. Amin. Ya Allah. Malu nak sebut. Tapi bukan kerana nak jadi menteri. Cuma ketika ya, abang ingat lagi masa kan kita susah nak pergi sekolah, ya Allah, jalan dan sebagainya, dan kadang-kadang terfikir ya Allah, dahan aku jadi menteri, aku nak ngatur raya. Masya Allah. Mungkin tak dia boleh fikir macam biasa awal ya. Satu biasa gifted lah, ada anugerah. Tapi lah tadi, yalah, ia cerita waktu ya. Yalah. Ini tu ia cerita waktu ya. Mudahan. Cuma nama dah, alhamdulillah. Walaupun kita terlibat secara langsung dalam proses ya, dari segi pembangunan, kemajuan, memang ada lah rasa hati, lincasan di sana itu ya. Tapi alhamdulillah, mungkin kita nanggap khususnya kita Sarawak tu alhamdulillah dengan apa yang dilaksanakan oleh pimpinan kita, lebih-lebih lagi 10 tahun terakhir tu, kita nanggap perkembangan yang sangat hebat dalam konteks Sarawak, dan syukur kita khususnya kepada pimpinan kita yang ada sekarang tu, khususnya Yang Berhormat Premier kita. Dan nya mundi istilah sains nya boleh dianggap sebagai quantum leap. Maksudnya suatu pencapaian yang sangat hebat dalam tempoh yang relatifnya pendek. Maksudnya mungkin apa yang dicapai oleh kita tu dalam keadaan biasa memerlukan 20-30 tahun. Tapi alhamdulillah perkembangan kita 10 tahun terakhir tu dengan kemajuan, kemudahan infrastruktur dan sebagainya, jalan, api, air, internet, digital dan sebagainya. Dan bagi kita, macam kita di Semahan, di kampung, walaupun kampung, tapi kemudahan prasarana dan juga peluang-peluang si kalah dengan apa-apa yang ada di Bandar. Dan ialah sebenarnya yang kita nak madah bahawa itulah yang berlaku perubahan, dan mudah-mudahan perkembangan itu akan terus menjadi kekuatan kepada khususnya kita di Sarawak lah. Kekalkan kita pun momentum itu insyaAllah. Balik sikit maksudnya nilai yang nak dikongsi juga dah hasil daripada penceritaan kita sekolah membesar di zaman kampung bandar dan sebagainya. Antara benda lain juga yang nak dipadah, nak padah dengan, nak berkongsi dengan penonton, pendengar, ialah sebenarnya kerja tu, cerita tu siapa seorang. Saya dah cerita kita dua aja. Saya dah cerita maksudnya orang-orang tertentu, agensi kerajaan dan sebagainya. Sidak kerajaan kita ataupun agensi masing-masing ada peranan. Masing-masing tetapi ada apa peranan. yang paling penting sebenarnya? Bukan apa yang dah ada tu, tetapi yang akan datang. Sebab ya Cabaran utamanya yang akan datang. Sebab ya benda tu mesti semai, mesti diserap, mesti dipadah seawal mungkin dengan generasi yang akan datang.
Yang ada lepas tu kira udah nothing much we can do sebab masing-masing dah ada peranan masing-masing. Tetapi yang baru tu, kita dah menyediakan satu anjakannya tadi supaya memikirkan bahawa tu adalah agenda yang kita akan serahkan kepada sidang. Dan pemikiran tu perlu keyakinan dan benda-benda nak kena tu perlu sidang merasakan ia adalah perjuangan yang belum selesai, yang harus diteruskan dan mudahan mencapai kejayaan. Tapi yang penting sebenarnya, si kisahlah. Kita dari kampung kah, di pedalaman kah, daripada hulu kah, dari bandar kah, masih juga kita tu orang Sarawak. Dan orang Sarawak tu maksudnya paling penting sekali ialah kekalkan keamanan, kesejahteraan, perpaduan. Tu kata aku ajak tu bang. Kata aku ajak. Tu adalah satu zaman kebangkitan. Ya, mudah-mudahan. Untuk kita keluarga secara peribadi, okey, dan mudahan kebangkitan tu tadi dapat mengajak semua sekali keluarga dan abang adik kakak kita dua juga dan semua masyarakat yang ada yang mendengar dan sebagainya, kita bangkit, kita perlu anjak mendapat selaras dengan apa dan misi visi yang diembat oleh atas. Sebab kadang-kadang kenapa? Misi atasnya terlalu berat. Dan akhirnya apa? Kita belum bersedia. Dan anak-anak apatah lagi. Di peringkat kita pun belum selesai. Maknanya kita semua kena cepat. Betul. Dan di peringkat kita tu, sebab tadi kita menggunakan platform podcast tadi. Ajak peluang yang ada, and then kemudahan yang ada, dan alangkah ruginya kita si manfaatkan. Betul. Apa aja yang diberi dari segi pendidikan, ekonomi dan sebagainya yang tersedia itu untuk kita memanfaatkan untuk generasi kita pun dan juga generasi yang akan datang. InsyaAllah. Jadi macamnya lah Sab. Sebelum kita ada apa-apa ya. Okey, dan rasa-rasanya episod yang ketiga tu mungkin agak panjang sedikit. Sebenarnya panjang kerana ada celotehnya dia. Bukannya kan kita nak flashback balik cerita-cerita lama tu. Tetapi cerita-cerita lama tu lah mengimbau kita kita berkenang kita nak dengar kisah-kisah lama dan sebagainya. Kenapa? Kerana ya ada kenangan satu terindah dan sebagainya, tapi ini ada hikmahnya di sini. Sebab ia penting dengan celoteh tu dan akhirnya apa, celoteh tu kelak akan menjadi sesuatu yang mudah nak diingat dan dikongsi, dan mungkin contoh-contoh yang tadi boleh memberi kesan juga kepada yang mendengar. Jadi mudahan episod tu kira mudahan mendapat maksudnya tadi impact yang agak lain sikit lah, yang pertama dan yang kedua. Yang akhirnya sahabat-sahabat, teman-teman, adik kakak yang dikasihi dan hormati sekalian, cuma sedikit perkara lah, walaupun kita tu berkenang, walaupun kita tu bermula di sini, kita bermula tadi, cuma sedikit perkara juga ialah apa yang berlalu ya tadi biar berlalu, akhirnya kelak ialah kita akan angkat hujungnya macam ni. Maknanya kita masing-masing ada hujungnya. Sebab tadi kita harap macam ni pun keadaan kita di peringkat permulaannya, biarlah hujungnya kelak kita dapat sesuatu yang baik, berakhir dengan sesuatu yang baik. Alhamdulillah kita dah selesai hal kita pun berkenaan. Alhamdulillah. Mungkin apa yang kita kongsikan tadi ada yang sama, ada yang sama, dan mungkin ada yang sama ya, kita sama-sama ambil pengajaran. Ya, yang penting ialah bak kata kita dulu kata aku aja. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman yang dikasihi hormati sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.